Dan surah ini para ulama berbeza pendapat. Kebanyakan mushaf Al-Quran menyebut surah ini sebagai surah Madaniyah, surah yang diturunkan selepas hijrah. Namun menurut Al-Imam Al-Alusi yang telah mengkaji dengan mendalam tentang surah ini sendiri, struktur surah ini sendiri, lalu beliau merumuskan bahwasanya surah ini berdasarkan penampilan surah itu sendiri, daripada ayat pertama hinggalah ayat yang terakhir, ia jelas menunjukkan ciri-ciri surah ini adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah ataupun surah Makkiyah. Itulah juga pendapat yang telah diberikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir hafizahullah rahimahullah. Itulah juga pendapat yang telah disebutkan oleh Sayyid Qutb rahimahullah dan juga Al-Imam Al-Maududi, Abul A'la Al-Maududi. Yang penting pada pagi ini, daripada awal-awal lagi membuka tirai dengan satu panorama yang sangat menggeronkan tentang kegoncangan yang akan dialami oleh bumi yang sedang kita pijak sekarang. Kegoncangan yang tidak pernah bumi mengalaminya, tak ada track record bumi mengalami kegoncangan sebegitu. Ya benar, bumi mengalami gempa bumi di sana sini, bahkan sallallahu alaihi wasallam bersabda antara tanda-tanda kiamat semakin hampir adalah banyaknya berlaku gempa. Namun kita akan meneliti sebentar lagi bagaimana ayat yang pertama menjelaskan kegoncangan yang akan dialami oleh bumi pada waktu the end of the day, the last day, hari terakhir bumi ini hidup, adalah kegoncangan yang tidak pernah dialami oleh bumi ini sendiri. Tiada skala Richter boleh mengukur kedahsyatan kegoncangan yang akan berlaku nanti. Dan di tengah-tengah surah ini nanti, tuan-puan akan mendapati bagaimana Allah Azza wa Jalla menjelaskan setiap inci muka bumi yang kita pijak sekarang menjadi saksi kepada perbuatan yang dilakukan oleh kita. Sama ada perbuatan baik maupun perbuatan yang tidak baik, tuan-tuan. Rupa-rupanya bukan hanya malaikat sahaja mencatat perbuatan kita, tetapi yang turut sama akan menjadi saksi adalah setiap muka bumi Allah yang kita pijak. Tengah surah, dari penghujung surah ini lebih menggerunkan, di mana Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang tiada satu perbuatan yang dilakukan oleh manusia melainkan akan dihitung, disiasat, diteliti dan akan diadakan hisab. Dan untuk lebih memahami surah ini, ada baiknya saya kongsikan kepada anda 3 keraguan yang dialami oleh musyrikin Quraisy semasa surah ini diturunkan. Apabila kita meneliti hujah-hujah mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tidak lari daripada 3 perkara. Pertama sekali, mereka ragu dan tidak percaya bagaimana alam yang sempurna ini, gunung ganangnya, langit birunya, bumi yang damai dan tenang mereka bermusafir, akan musnah dan mengalami kerosakan yang dahsyat. Orang-orang kafir ragu tentang kematian bumi ini. Bagaimana ia akan berlaku sedangkan ia tidak nampak depan mata? Lalu bagaimana wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu pertikaian pertama daripada orang-orang kafir ketika surah ini diturunkan. Mereka percaya pada mati, mereka percaya pada manusia akan mati, tetapi bagaimana bumi ini akan mengalami kematian dengan cerita-cerita tentang gunung bertukar menjadi debu, bulan dan bintang berlaga antara satu sama lain. Ia adalah perkara yang tidak boleh diterima oleh orang-orang kafir. Yang kedua, keraguan mereka, pertikaian mereka adalah bagaimana mungkin setiap perbuatan manusia dicatat dengan rapi dan penuh teliti tanpa terlepas pandang walau sedetik. Orang Quraisy, orang kafir ini tidak boleh terima. Bagaimana boleh jadi adanya catatan yang sempurna kepada segala perilaku manusia? Ini suatu yang mustahil. Takkanlah tak ada perkara yang pencatat-pencatat ini terlepas pandang. Bagaimana boleh terhimpun segala perbuatan manusia dalam kegelapan sekalipun, ketika sulit sekalipun tiada manusia menyaksikannya, boleh dicatat.
Jadi ini pertikaian yang kedua oleh orang-orang kafir. Dan pertikaian yang ketiga, ayah ibu, tuan-puan sekalian, ya. Sekalipun yang pertama dan yang kedua ini benar, kata mereka, sekalipun yang pertama dan yang kedua tadi benar, katakan benar. Lalu kata orang-orang kafir ini, kami ada pembantu kami ada syufa'a, kami ada pemberi syafaat kami, iaitulah Tuhan-Tuhan yang mereka ada-adakan sebagai sekutu pada Allah. 360 berhala di seluruh Kaabah pada waktu surah ini diturunkan adalah pembantu mereka sekiranya berlakunya kiamat dan sekiranya berlaku hisab. Inilah 3 tohmahan, inilah 3 tuduhan, inilah 3 kalimat biadab yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir di Makkah pada waktu surah ini diturunkan. Lalu suratul Zalzalah menjawab ketiga-tiga persoalan ini. Sekiranya tuan-puan masih ingat terjemahan yang saya bacakan tadi, surah ini jelas menjawab ketiga-tiga pertuduhan dan perkataan biadab yang telah dilontarkan oleh orang-orang kafir. Sama ada kejadian kiamat, kematian kepada bumi, mahupun kepada peristiwa terhitungnya segala catatan amal walau sebesar zarah. Dan yang ketiga, ya, tiada yang boleh membantu pada waktu itu kecuali manusia yang Allah Ta'ala berikan syafaat. Jadi di manakah ayat yang menunjukkan adanya manusia diberikan syafaat? Maqam Mahmud, ya, sebenarnya ada di dalam surah ini. Dan seluruh persoalan yang dikemukakan oleh orang-orang kafir tadi terjawab menerusi satu surah Al-Zalzalah. Kalimah Zalzalah, ya, adalah kalimah yang berakar kepada kata akarnya Zalla. Zalla ini ataupun Zalala, kata Asfahani, adalah keadaan kita bila tak mampu nak berdiri tegak. Kita tak mampu nak berdiri dengan baik, barangkali mengantuk, barangkali mahu tidur, barangkali mabuk, na'udzubillah. Tetapi sifat seseorang yang tidak boleh berdiri dengan tegak, itu disebut zal. Itu disebut zal. Lalu para ulama kita mengatakan, apabila kalimah itu menjadi zalzala, ia adalah gandaan kepada zal. Ia adalah menggambarkan keadaan manusia yang bukan seminit dua tidak boleh berdiri dengan baik, tetapi sepanjang kejadian ini namanya kegoncangan, ia menyebabkan manusia tidak boleh berdiri dengan baik sama sekali sepanjang proses gempa bumi itu terjadi. Jadi kegoncangan apakah ini, tuan-puan sekalian? Yang menyaksikan semua manusia tidak boleh lagi untuk berdiri dengan sempurna. Bahkan kalau anda perhatikan, ayat pertama surah ini mengulang 2 kali kalimah Zalzalah. Maka Asy-Syanqiti rahimahullah menjelaskan, dengan pengulangan kalimah ini, walaupun bernama maf'ul mutlak dalam bahasa Arabnya, tetapi pengulangan kalimah ini sudah jelas menunjukkan peristiwa kiamat ini adalah peristiwa kegoncangan yang anda sangka ia akan terhenti. Ia barangkali seminit, 2 minit atau paling lama 10 minit, 15 minit. Namun ia tidak akan terhenti sama sekali. Ia tidak akan berhenti sama sekali. Kegoncangan apakah ini? Gempa bumi apakah ini sehingga tidak berhenti? Tidak berhenti. Manusia mahu ia berhenti. Namun seluruh dunia menyaksikan kegoncangan ini tidak berlaku perhentian. Di mana mahu melarikan diri, tuan-puan sekalian? Kerana pengulangan kalimah ini sudah jelas menunjukkan ia adalah sesuatu yang tidak akan berhenti. Ulangan 2 kali. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu. Jadi pengulangan 2 kali kalimah bumi ini menjelaskan dan menegaskan tiada 1 inci muka bumi yang kita sedang pijak ini. Sama ada kita di Asia, mereka di Eropah. Sama ada mereka berkulit putih maupun kita berkulit hitam. Sama ada kita berbahasa Melayu atau mereka berbahasa Inggeris, berbahasa Arab. Semua manusia di seluruh dunia akan mengalami kegoncangan ini. Hanya dengan terulangnya kalimah bumi 2 kali, ia menunjukkan tak ada 1 inci muka bumi akan selamat atau terkecuali daripada kegoncangan ini, tuan-tuan puan-puan sekalian. Tafsir Ibnu Katsir, kita akan mendapati Al-Hafiz Ibnu Katsir
meletakkan hadis yang menyebut surah ini menyamai separuh Al-Quran sebagai hadis yang gharib. Ya, ada 2-3 hadis yang menyebut, yang disandarkan kepada Nabi SAW, bahawasanya surah ini disebut sebagai menyamai separuh Al-Quran, ya, adalah hadis yang gharib. Sebenarnya ada surah yang sahih, hadis Nabi tentang fadilat surah berkenaan, seperti suratul Ikhlas yang menyamai thuluth Al-Quran, itu adalah sahih. Tetapi kata Al-Hafiz Ibnu Kathir, hadis yang menyebut tentang suratul Zilzal ini separuh Al-Quran adalah hadis yang gharib, ia adalah hadis yang dhaif, ya. Tetapi Al-Hafiz Ibnu Kathir juga menyebut, ya, tentang hasan ataupun hadis yang boleh diterima adalah hadis yang panjang lebar tentang seorang sahabat Nabi mahu berkahwin dan tidak mempunyai apa-apa. Lalu di hujung hadis itu menyebut rubu' Al-Quran. Ya, rubu' Al-Quran bukan separuh, tetapi 1/4 Al-Quran adalah surah Al-Zilzal. Wallahu a'lam. Yang jelas, ya, perkataan yang menyebut hadis ini separuh Al-Quran adalah perkataan yang direkodkan daripada orang-orang yang hidup 300 tahun selepas kewafatan Nabi SAW. Mereka adalah generasi salafus salih. Mereka telah menyebut kalimah ini, maka walaupun kita tidak sandarkan kepada Nabi SAW, namun ia adalah kalimah daripada orang-orang yang memahami Al-Quran dengan kefahaman yang baik. Masakan tidak? Separuh Al-Quran bercerita tentang apa yang perlu saya buat di atas muka bumi. Dan separuh lagi Al-Quran bercerita tentang apa, ayah ibu? Tentang apa? Tentang apa bakal berlaku selepas saya hidup di atas muka bumi. Kan separuh-separuh tu. Ya, separuh Al-Quran bercerita tentang akhirat. Separuh Al-Quran cerita tentang kiamat. Separuh Al-Quran digambarkan dalam surah ini sebagai apa, tuan-tuan? Sebagai apa yang akan dialami oleh bumi dan apa yang bakal berlaku semasa hisab. Tetapi separuh lagi yang tidak disebut di dalam surah ini tetapi banyak disebut di dalam surah-surah lain adalah bagaimana kami nak selamat ketika peristiwa di masa hadapan itu akan terjadi. Jadi itulah sedikit penjelasan ini. Dan jangan lupa untuk perhatikan juga, surah ini Allah Azza wa Jalla meletakkannya selepas suratul Bayyinah. Menarik sangat, dikaji oleh para ulama. Ya, mereka mendapati, para ulama seperti Al-Imam Burhanuddin Al-Biqai menyebut, dalam surah sebelumnya Allah menceritakan tentang manusia yang duduk bersama-sama di Madinah. Kerana surah sebelumnya turun di Madinah. Suratul Bayyinah menceritakan tentang orang-orang Islam, sahabat-sahabat Nabi duduk sekali dengan Ahlul Kitab. Dan di Mekah dahulu, orang-orang Islam duduk sekali dengan orang-orang yang menyembah berhala. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Mereka duduk sekali sebelum kedatangan Bayyinah, lalu berlakunya perseteruan. Tetapi di sisi Allah, walaupun duduk bersama, di sisi Allah ada syarrul bariyah, ada khairul bariyah. Ada yang sebaik-baik penciptaan atas muka bumi, ada yang seburuk-buruk penciptaan atas muka bumi. Ini suratul Bayyinah, iaitu Allah menyebut al-bariyah, iaitu sebaik-baik ciptaan di atas muka bumi, bumi, dan seburuk-buruk penciptaan atas muka bumi. Datang surah selepasnya menjelaskan bila detik perpisahan itu berlaku. Ya, duduk sama-sama di bumi, ya, termasuk orang munafik duduk sekali dengan orang Islam. Tapi detik di mana wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, Allah Ta'ala akan pisahkan orang-orang berdosa dan kafir, adalah detiknya bila idza zulzilatil ardu. Al-Quran syarat dengan pengetahuan daripada masa hadapan. Ia tidak nampak depan mata kita, tetapi kita perlu memilih untuk percaya dengan sebenar-benar kepercayaan. Antaranya adalah akan datang satu detik bumi akan memuntahkan segala apa yang dikandungnya. Racun, tuan-tuan, kalau dah masuk dalam perut, kalau dah masuk dalam tubuh, pasti kita akan ikhtiar dengan apa jua cara untuk keluarkan racun berkenaan. Bumi pun begitu. Bumi ini sudah tua. Bila tua lagilah sangat sensitif dengan apa yang masuk ke dalam perutnya. Bumi mahu memuntahkan racun-racun yang ada di dalam perutnya.
Tahukah anda, para ulama menyebut racun kepada bumi ini adalah jasad orang-orang kafir. Tetapi Allah tidak mengizinkan kepada bumi memuntahkannya, melainkan pada tarikh kiamat. Jadi ayat yang kedua telah kita kupas tadi. Dengan ayat ini, ayat yang keempat ini, kerana ia jelas menunjukkan bumi tidak akan berdiam diri kepada pelaku dosa dan maksiat. Barangkali pelaku dosa dan maksiat memilih lokasi yang paling manusia tidak ketahui untuk bermaksiat. Manusia memilih tempat yang paling gelap, yang sulit, yang sunyi, yang tiada manusia boleh melihatnya. Tapi kepada pelaku maksiat, sila lari daripada bumi Allah sekiranya mahu melakukan maksiat. Kerana ayat yang keempat, ayat yang keempat jelas menunjukkan bumi akan menjadi saksi, menjadi pendakwa raya kepada mereka melakukan maksiat di atas permukaannya, di atas kulitnya. Kita nak lagi mana, tuan-tuan? Sebab itu kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar dia seringkali apabila menunaikan salat sunat selepas salat fardu, dia akan memilih lokasi-lokasi yang berbeza-beza di dalam masjid. Kenapa ya? Subhanallah. Ya, kerana Ibnu Umar melakukan satu tindakan yang kita harus lakukan pada waktu ini, membanyakkan tempat sujud supaya lagi banyak tempat kita sujud dan kita berdiri untuk salat, lagi banyak muka bumi Allah akan menjadi saksi kepada perbuatan baik yang kita lakukan. Subhanallah. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi hafizahullah juga berpesan supaya membanyakkan tempat sujud selepas menunaikan solat fardu dengan membanyakkan lokasi kita solat sunat, kerana ini cara untuk bumi menjadi saksi daripada pelbagai lokasi kepada kebaikan satu persatu. Namun sebagai seorang mukmin, kita gembira sebenarnya dengan dua ayat terakhir, kerana Allah sebut kebaikan dulukah, Allah sebut keburukan dahulu dihitung oleh Allah. Tuan-puan sekalian, Allah sebut kebaikan dahulu ke Allah sebut keburukan terlebih dahulu? Allah sebut kebaikan dahulu. Jadi jangan kita sangka buruk pada Allah, kerana Allah Ta'ala bukan hanya akan menggeledah dan menyiasat dengan detail kejahatan dan keburukan yang kita lakukan, tetapi juga kebaikan yang kita lakukan. Kita akan terkejut. Ya, surah ini bermula dengan kejutan yang dialami oleh manusia ketika peristiwa kiamat berlaku. Surah ini berakhir dengan kejutan yang dialami oleh orang-orang beriman. Masya Allah, aku tak sangka, aku sumbang RM10 pada masjid tu 2 tahun lepas, boleh diungkit oleh Allah dan menyelamatkan aku daripada azab. Sebagaimana juga orang kafir akan terkejut dengan peristiwa hisab ini, perkara paling sulit mereka lakukan. Mereka terkejut kerana ia dihitung dengan rapi, dicatat tempatnya, dicatat lokasinya, dicatat waktu kejadiannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.